Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi cikgu sambung kelas semalam yang terhenti tu lah. Yang terhenti sebab cikgu tu lari pergi ambil air tu. Okey, jadi hari ni kita sambung sikit daripada semalam. Semalam adalah berkaitan dengan alloy. Okey, dan semalam kita berhenti di bahagian alloy superconductor. Okey, jadi kan hari ni cikgu sambung lagi. Sambung balik lah. Okay, jadi superconductor yang kita dah tengok semalam ni, dia ni kelebihan dia adalah dia boleh mengalirkan arus elektrik pada kecekapan tinggi tanpa rintangan. Maksudnya kalau kita guna alloy superconductor ni, wire yang kita nak sambungkan daripada satu device ke satu device yang lain ni, dia tidak cepat panas. Okay, kenapa? Sebab dia kurang rintangan. Okay, jadi atas konsep yang sama juga, superconductor juga ni jurutera guna untuk aplikasi pada kereta api laju. Kereta api laju yang macam dekat Jepun tu kan. Jepun ni negara dia memanjang daripada atas memanjang ke bawah. Jadi jarak antara satu-satu tempat tu sangat jauh. Kadang-kadang kalau kita ni macam daripada Perlis nak pergi ke Johor, satu hari pun masih boleh tercapai dengan kereta. Tapi untuk Jepun, dia akan ambil masa yang sangat lama. Jadi kan kerajaan dia atau jurutera dia bina elektrik berkelajuan tinggi. Jadi kan untuk dia boleh buat kereta api sama macam kereta api yang ada di Malaysia, sama ada di overseas. Tapi dia create lagi satu kereta api yang menggunakan superconductor ni, dan dia aplikasikan konsep superconductor yang boleh menolak medan magnet dan menyebabkan bahan superconductor terapung apabila diletakkan dalam magnet. Okay, awak tengok daripada buku teks tu, okay, ada satu gambar kereta api tu kan. Okay, jadi kan kereta api ni sebenarnya dia tidak semasa dia bergerak, dia tidak sentuh landasan. Semasa dia bergerak, dia tidak sentuh landasan. Jadi apa yang berlaku adalah dia berada seolah-olah di atas landasan, seolah dia ni terapung. Jadi bila dia terapung, bila dia tak sentuh landasan, maka dia tidak menghasilkan geseran. Bila dia tidak menghasilkan geseran, jadi pergerakan dia boleh jadi sangat laju. Jadi apa alloy yang digunakan? Apa logam yang digunakan? Dia gunakan alloy superconductor. Jadi kan bila kereta api ni nak bergerak, bila dia on ataupun dia sistem tu on, bila masuk elektrik bawah tu, dia akan menghasilkan satu daya untuk menolak medan magnet. Jadi kan asalnya body kereta api tu sentuh landasan, bila dia on saja switch atau bila dia on kan dia punya ni sistem, kereta api tu akan seolah-olah naik ke atas. Sebenarnya dia adalah tolakan daripada medan magnet. Jadi bila dia tak bersentuh dengan landasan, dia bergerak sangat-sangat laju. Jadi kan untuk pergi dari satu kawasan ke satu kawasan lain dekat Jepun tu, perjalanan yang ambil masa 2 hari, 3 hari, semuanya dapat diatasi dengan masa 12 jam. Jadi kos agak tinggi, betul. Kos tinggi lah sebab nak menggunakan alloy superconductor ni, alloy itu adalah logam yang digunakan tu, campuran tu tinggi. Tambah pula dia nak menggunakan magnet, untuk lapisi landasan kereta api tu. Kos yang tinggi tetapi penjimatan masa tu berlaku sangat-sangat baik. Jadi ini adalah salah satu kegunaan ataupun aplikasi alloy superconductor. Okey, satu lagi aplikasi konduktor adalah mesin konduktor pula. Satu lagi aplikasi alloy superconductor adalah niobium titanium. Okey. Alloy superconductor, niobium titanium dan niobium timah ni kita gunakan untuk buat MRI. Pernah tengok mesin ni kan? Siapa yang selalu tengok drama kan, drama overseas lah, selalunya drama yang berkaitan perubatan lah, kerap menggunakan MRI. MRI ni adalah satu mesin pengimejan, maksudnya kita letak body kita atas ni. Okay, katakan doktor dia nak tengok sel-sel kanser di bahagian otak.
Jadi dia baringkan pesakit di sini dan dia akan sorong, dia akan tolak katil ni masuk ke dalam lubang ni. Jadi pada MRI ni, kalau nak tahulah dia punya cahaya ataupun sinaran yang dibebaskan tu boleh menangkap imej sekecil-kecil saraf lah. Saraf-saraf bahagian mata, saraf-saraf bahagian otak. Kalau doktor nak tengok nak menganalisis contoh kawasan buah pinggang, so dia pergilah ke kawasan mana yang dia nak tengok. Selalunya di bahagian kepala dah. Kepala lah. Sebab macam buah pinggang kita boleh scan kan. Kita boleh CT scan unless doktor ada jumpa satu benda yang sangat curious untuk dia dan dia akan mintalah dibuat prosedur MRI ni. Jadi apakah alloy yang digunakan dalam ni? Ada alloy superconductor. Contoh ada dua lah. Sama ada niobium titanium atau niobium timah. Tengah. Ada yang ambil batu. Okey, itu adalah cerita berkenaan dengan alloy. Okey, sekarang kita tengok pula satu lagi industri iaitu berkenaan dengan kaca dan seramik. Okey, apakah kaca? Okey, pernah tengok pasir kan? Pasir pantai. Pernah tengok tak pasir pantai? Pasir pantai ni kalau kita tengok dari jauh di bawah cahaya sinaran matahari kadang-kadang kita nampak macam ada satu sinaran. Dia macam ada satu pancaran cahaya. Cahaya yang dipantulkan kalau perasan lah. Okey. Sebenarnya itulah bahan yang sebenarnya itu adalah benda yang ada dalam pasir iaitu kaca. Jadi kaca ni sebenarnya adalah satu silika. Okey, dibuat daripada silika. Dan silika ni adalah satu sebatian silikon dioksida dan dia ni wujud secara semula jadi di dalam pasir. Jadi nak dapatkan kaca kena proses silika dioksida ataupun silika dioksida. Jadi nak dapat mana daripada silika dioksida ni? Boleh dapat dalam pasir. Dan sebenarnya kaca ni secara umumnya telah mula digunakan sejak 5,000 tahun sebelum Masihi. Maksudnya memang dia adalah satu benda yang teknologi, dia adalah satu industri yang lama sangat dah dimulakan dan sampai sekarang kita memang gunalah. Okey, jadi macam mana nak buat kaca? Pertama adalah silika ni. Okey, silika ni iaitu silikon dioksida. Kita leburkan pada suhu tinggi iaitu sekitar 1,500 darjah Celsius. Bila dia jadi cair, bila dia dah lebur, lebur dan cair, barulah kita akan bentuk dia menjadi kaca mengikut bentuk yang kita nak lah. Kalau ada tengok video lama-lama orang dulu tengok cara dia buat bika, cara dia buat tabung uji, tabung didih, semuanya hanya dia blow dia tiup. Daripada tiupan dia tu dia boleh menghasilkan silinder kon, silinder macam-macam bentuk lah. Tapi untuk zaman sekarang kita dah tak gunalah cara macam tu. Sebab cara macam tu dia akan menghasilkan radas yang tidak sekata lah. Okey. Jadi sekarang kita memang produce dalam kilang. Cumanya nak ceritakan macam mana kita dapatkan kaca tu adalah dengan cara kita leburkan silikon dioksida ni. Okey, yang kita dapat dalam pasir ni, leburkan suhu 1,500 darjah Celsius. Jadi cair baru kita bentukkan dia jadi kaca. Jadi kaca ni sebenarnya sensitif, senang pecah, fragile, senang pecah. Tapi kenapa masih digunakan? Kenapa orang masih nak buat barang hiasan dia guna kaca? Kenapa orang masih they pay for glass? Kenapa orang nak guna kaca? Jadi kaca ni kalau tengok dia sinar, dia kemas, hasil dia adalah kemas. Okey, jadi mari kita tengok beberapa jenis kaca dan apakah ciri-ciri dia lah. Okey, pertama adalah kaca silika telako. Okey, apa yang ada dalam kaca silika telako ni adalah silika tu sendirilah iaitu silikon dioksida. Okey, ciri-ciri dia adalah tahan terhadap haba dan lengai terhadap bahan kimia. Okey, lengai terhadap bahan kimia ni maksudnya awak letaklah bahan kimia apa pun dalam dia, tidak akan merubah keadaan kaca silika telako ni. Maksudnya
Katakan kita letak sirap. Sirap kita tertinggal selama 2 bulan. Kita letak sirap, kita tertinggal selama 2 bulan. Selepas 2 bulan, awak ambil, awak basuh, tidak melekat pun warna sirap ni pada bahan yang dibuat daripada kaca selika telaku ni. Macam tu. Dia tidak akan meninggalkan kesan. Dia lengai lah. So awak boleh buat eksperimen dalam dia. Awak boleh gunakan asid, awak boleh gunakan akali. You can use any kind of chemicals, substances yang awak nak guna dalam eksperimen. Awak boleh guna bahan yang dibuat daripada kaca silika telaku ni. Jadi okey, jadi kemudian yang kedua adalah kaca soda kapur. Okey. Dalam dia ada silika dan ada sedikit campuran kalsium karbonat dan natrium karbonat. Okey, ini takat lebur yang rendah. Maksudnya dia mudah, senang pecah lah. Senang pecah. Senang nak cair balik. Tapi kaca kan mana senang cair kan. Mesti suhu at least 1500 darjah Celsius. Kemudian mudah dibentuk. Okey. Disebabkan dia ni mempunyai takat lebur yang rendah, maksudnya dia tak perlukan suhu yang terlalu tinggi untuk dileburkan. Jadi dia ni mudah dibentuk lah. Maksudnya kita panaskan pada suhu berapa pun dia dah berada dalam keadaan cair dan lebur dan kita dah boleh bentukkan dah. Kemudian yang ketiga adalah kaca borosilikat. Okey, dalam kaca borosilikat ni dalam dia ada silika, ada boron oksida, ada natrium oksida dan ada aluminium oksida. Okey. Yang ini ketahanan dia sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia berbanding dengan kaca soda kapur. Okey, when we compare these two kind of glasses, kaca borosilikat dengan kaca soda kapur ni, kaca borosilikat ni lebih tahan haba lah. Dan tahan haba dan juga tahan juga pada bahan kimia. Okey. Dia ada tambahan kalau awak tengok, instead of kalsium karbonat, dalam kaca borosilikat ni kita guna boron oksida dengan aluminium oksida. Okey, dan kaca borosilikat ni lah yang digunakan untuk buat alat radas di dalam kita punya lab. Okey, dalam lab kita guna Kita guna mana cikgu guna apa? Dalam lab kita guna yang tu lah. Okey, kita guna kaca borosilikat. Okey. Kemudian last sekali adalah kaca plumber. Okey, kaca plumber ni dibuat daripada silika. Ada sedikit campuran plumbum dioksida dan natrium oksida lah. Okey. Dan dia takat lebur yang rendah dan mempunyai indeks biasan yang tinggi. Takat lebur yang rendah macam tadi, dia tak tahan panas lah. Maksudnya ada suhu-suhu tertentu dia akan pecah. Dan indeks biasan yang tinggi. Indeks biasan yang tinggi ni maksudnya dia boleh biaskan. Maksudnya kalau cahaya masuk, cahaya dari luar akan masuk, dia akan cahaya ni akan dibiaskan. Maksudnya kelajuan cahaya ni akan berubah lah. Kelajuan cahaya ni, kelajuan cahaya yang masuk ke dalam kaca plumber ni akan berubah. Maksudnya image yang kita nampak dalam bahan yang dibuat daripada kaca plumber tidak sama dengan image yang kita dapat, tidak sama dengan objek yang sebenar. Ada contoh kan, kita tengok pensel kalau kita rendam dalam air dalam bekas kaca, kita nampak macam pensel tu seolah-olah condong kan, seolah-olah sengit. Sebenarnya itu adalah kerana biasan lah. Tapi itu adalah biasan daripada air lah. Bukanlah biasan daripada kaca tu. Okey. Itu nak terangkan konsep bias. Okay, bias. Okey, selain daripada kaca, ada satu lagi benda yang selalu kita jumpa dalam rumah adalah seramik. Okay, seramik ni mak yang kita guna dekat rumah tu kan, yang harga RM1.20, RM2 lebih, RM4 lebih kau terpulang lah. Okay, itu adalah contoh-contoh seramik. Jadi seramik ni adalah bahan daripada bukan logam dan dia adalah hasil daripada tindakan haba pada suhu yang tinggi. Okey, seramik asalnya dia adalah daripada tanah liat. Okey, orang ambil tanah liat, orang bentukkan, kemudian kita bakar. Kita bakar pada suhu yang tinggi. Kenapa nak bakar pada suhu yang tinggi? Supaya komponen dalam tanah liat ni dia akan tidak mudah pecah lah. Melekat ke istilah dia. Maksudnya dia akan bergabung dengan baik dengan apabila diberikan tindakan haba. Kemudian
apa yang ada di tanah liat ni? Okay. Sebenarnya tanah liat ni nama sains dia adalah aluminium silikat. So dalam tanah liat ni ada satu komponen paling besar lah, paling utama, iaitu aluminium silikat. Jadi aluminium silikat ni dialah yang membina ataupun komponen utama dalam tanah liat. Jadi okey, awak ambil tanah liat, awak bentukkan, awak bentuklah labu ke sayur, whatever lah. Kalau di Perak tu kita memang glamour dengan labu sayur. Kemudian kita bakar. Bila kita bakar, maksudnya bahan ni sekarang memang tahan haba. Okey, dia tahan haba. Tahan haba dan pada masa yang sama dia juga tahan pada tekanan yang tinggi. Okay, seramik ni dia of course tak berkarat lah. Tak ada bahan seramik yang berkarat. Lengai terhadap bahan kimia, maksudnya bahan kimia ni tak boleh mempengaruhi komposisi dia tu. Rapuh. Ya. Mak seramik kita kat rumah kalau pecah, ya Allah, terabur rapuh. Dia senang pecah, senang sumbing. Okey, dan sangat keras lah. Sangat keras memang betul lah. Kecuali dia jatuh pada satu ketinggian yang tinggi, satu ketinggian tertentu, jadi dia akan pecah. Kalau dia setakat jatuh sikit-sikit tu dia akan serpih. Dia akan serpih. Jadi atas ciri-ciri inilah seramik ni kita gunakan sebagai penebat haba dan juga sebagai penebat elektrik yang baik. Maksudnya seramik ni tidak membenarkan haba dan elektrik melalui dia. Okey, tidak membenarkan haba dan elektrik melalui dia. Jadi dia adalah sebagai satu penebat. Okey, ni contoh Ini adalah contoh aluminium silikat, okey, daripada tanah liat. Okey. Kemudian kita adun dah, kita bakar, kita bentukkan, kemudian kita bakar dan akhirnya kita akan dapat setengah mangkuk seramik. Okey, ini yang digunakan ada ini tak? Adik. Okey, kemudian kita tengok penggunaan kaca dan seramik. Okey, jadi yang pertama adalah kita sesuaikanlah benda yang kita nak buat tu, kita sesuaikan dengan apa ciri yang kita nak. Okay, contoh radas makmal kita buat daripada kaca borosilikat lah. Sebab itulah barang makmal tidak begitu murah sebab dia adalah Okey, dia adalah harga tidaklah begitu murah sebab dia dibuat daripada kaca yang kualiti tinggi. Okey. Kemudian penutup kaca mentol penutup kaca mentol ni dibuat daripada kaca soda kapur kerana ciri yang tahan haba dan mudah dibentuk. Awak tengok bentuk-bentuk mentol bentuk-bentuk mentol macam-macam kan. Jadi semua ni dibuat daripada kaca soda kapur lah. Jadi kenapa guna kaca soda kapur? Sebab mudah dibentuk. Tapi dia tak adalah tahan haba yang tinggi sangat dan memang sesuai lah. Watt yang masuk ataupun watt yang masuk ke dalam lampu mentol memang tak berapa tinggi sebab tu cahaya dia tak berapa kuat. Tapi tak berapa kuat pun kuat jugalah kan. Jadi itu adalah kedua. Ketiga, kaca prisma ataupun prisma kaca. Okey, prisma kaca ni dibuat daripada kaca plumbum sebab dia ada indeks biasan yang tinggi. Jadi tingkat kaca yang lut sinar membenarkan cahaya masuk ke dalam rumah. Dan kini ini contoh yang ni lah, contoh yang ni. Jadi prisma kaca ni dia ada indeks biasa yang tinggi. Jadi kita guna untuk mengkaji penyebaran cahaya. Jadi saintis ahli-ahli fizik yang bila dia nak buat ujian ataupun nak buat uji kajian cahaya ni masuk, cahaya tu lah, cahaya atra ni lah, cahaya biru lah, cahaya merah lah. Dia akan menggunakan prisma kaca yang dibuat daripada kaca plumbum. Okey. Kemudian satu lagi last adalah tingkat kaca. Jadi kenapa orang nak buat tingkat rumah daripada kaca? Sebab sebenarnya kita nak benarkan cahaya masuk ke dalam rumah dalam keadaan tingkap itu tidak dibuka. Okey, kita tak buka tingkap tapi kita buka pintu lah.
Jadi kita pasang tingkap kaca, jadi kita tolak langsir ke tepi. Jadi kan bila cahaya matahari yang panas masuk ke dalam bilik kita, terutamanya bilik lah bilik kita, cahaya yang tinggi, cahaya yang banyak ni dia datang bersama-sama dengan jumlah haba yang banyak juga. Maksudnya panas. Jadi dia boleh mematikan setakat simple-simple kuman, simple-simple bakteria yang ada dalam bilik lah. Jadi bilik tu akan nampak segar. Berbeza dengan orang yang ada tingkap kaca tapi dia tutup langsir. Maksudnya dia tak benarkan cahaya masuk. Jadi orang yang bilik macam ni memang sejuk. Tapi bilik dia tu boleh jadi tempat pembiakan bakteria lah. Terutamanya atas katil dan bantal lah. Kita ni bila kita tidur di atas bantal katil ni, selalunya kita akan sel-sel kulit yang mati akan jatuh atas kita punya cadar tu, atas kita punya sarung bantal. Jadi dia akan jadi tempat pembiakan untuk mikroorganisma yang halus lah, macam kutu, hama. So untuk atasi masalah ni, langkah pertama yang kita boleh buat adalah dengan cara gunakan tingkap kaca dan pada masa yang sama, kalau ada langsir, kita tolaklah langsir tu. Kita benarkan cahaya masuk. Sebab cahaya ni masuk bersama-sama dengan haba. Okey, kalau kita tak nak guna tingkap kaca, cikgu saya nak guna tingkap seramik lah. Boleh. Nak guna tingkap seramik boleh. Tapi takluk cahaya lah. Takluk sinar. Maksudnya cahaya tak boleh tembus lah. Sama je lah. So, kenalah guna tingkap kaca. Okey, tingkap kaca kenapa? Nak benarkan cahaya masuk ke dalam rumah. Jadi lagi satu kegunaan dia, tak adalah kita kena pasang elektrik. Tak ada kita kena pasang lampu siang-siang hari. Okey, kemudian kita tengok contoh seramik pula. Yang seramik pertama adalah daripada kita guna buat pinggan mangkuk lah. Okey, pinggan mangkuk dibuat dari seramik kerana tahan haba dan tidak terkakis. Maksudnya kalau kita letak makanan yang bercuka dalam ni, kita punya resepi ada guna cuka, tidaklah kata nanti seramik ni terkakis. Tak terkakis pula dia sebab asid tu. Tidaklah. Okey, tahan ya. Kemudian seramik digunakan dalam pembuatan gigi palsu kerana ciri seramik yang keras dan kuat serta lengan terhadap bahan kimia. Okey, gigi palsu kita dibuat daripada seramik. Kenapa? Sebab seramik ni keras, seramik ni kuat dan dia tak mudah terjejas dengan bahan kimia. Tak adalah kata nanti hari ni makan cili warna merah kan. Lepas habis makan dah buru gigi terlekat warna cili warna merah tu kat gigi. Tak adalah. Tak adalah. Masalah tak akan wujud sebab doktor menggunakan seramik. Seramik ni dia lengan tak ada bahan kimia. Tak adalah kata bila makan ni ada cuka, tiba-tiba terkakis pula bawah ni gigi tak ada pula. Tak ada Okey, kemudian jubin seramik. Okey, jubin buat dari seramik digunakan sebagai lantai kerana cirinya yang berkilau menjadikan lantai kelihatan bersih dan cantik. Okey, jubin seramik senang dicuci lah. Senang dicuci. Guna air pun, mop, sudah selesai. Berbanding dengan lantai dibuat daripada marmal, lantai ada marmal. Bias selepas beberapa tahun lantai marmal ni perlu dipolish. Perlu macam kikis atas tu perlu dipolish lah, polish supaya dia jadi berkilat balik. Tapi untuk jubin tidak. Jubin tidak. Cumanya kalau jubin ni terlalu ni jadi licin lah. Itu sajalah. Okay, last sekali adalah pasu bunga seramik. Okey, pasu bunga seramik memang keras dan kuat dan mahal. Satu yang ni kalau beli yang non reject pasu seramik tidak di reject tidak di tak tolak yang first hand punya. Mahal. Tapi kalau awak beli yang dah retak, yang tak berapa kemas dia punya hasil, murah lah. Kenapa orang tua-tua suka guna pasu berat-berat ni? Sebab dia keras dan kuat. Jadi bila siram air pun kan, air tu tak mudah meresap. Air tu akan duduk dalam tu dan dia menjadi benda yang buat seramik ni kalau perasan sejuk. Sejuk jadi dia tak mudah pokok tu jadi lambatlah, susah nak layu. Tapi ada kaitan juga dengan cara siram air jugalah. Tak adalah kata kalau guna pasu seramik ni memang kau tak payah siram air tu tak adalah menipu lah. Cuma dia kesekitaran tu jadi sejuk lah, sesuai. Okey. Jadi
Itu saja untuk hari ini. Okey. Cikgu buka soalan. Ada soalan tanya? Ada soalan tanya tak? Cikgu stop recording dulu